Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam episod Rumah Live kali ini setiap hari Rabu jam 9 malam. Sebelum kita start episod malam ini, saya nak semua penonton di luar sana untuk follow, like, komen dan share setiap sepanjang masa lah dalam Rumah Live pada malam ini. Jadi kita nak bawakan episod Rumah Live kali ini dengan tajuk yang cukup menarik, yang amat dekat dengan kehidupan seharian kita, terutama wanita lah. Kita highlight wanita pada malam ini kerana ia berkaitan dengan kanser payudara bukan penamat. Jadi saya bersama seorang figura yang sangat hebat pada malam ini iaitu Puan Naliza Fahrul Rozi, Naib Presiden Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia BCWA yang juga merupakan bekas pesakit kanser payudara. Jadi Assalamualaikum Puan Naliza. Waalaikumsalam. Syazlin, Okay, apa Puan Naliza khabar? sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah sihat. Ya. Okey, jadi Puan Naliza, kita dapat tahu yang Puan Naliza merupakan bekas survivor orang kata kanser payudara. Jadi Puan Naliza boleh tak ceritakan atau kongsikan kepada penonton pada malam ini tentang pengalaman menghidap penyakit kanser payudara ini. Okay, alright. Assalamualaikum. Okay. Syazlin, sekarang ni kan orang tak panggil apa tu macam bekas penyakit kanser, kita panggil pejuang pesakit kanser Pejuang pesakit kanser betul tak? Okay, alright. Okay, alright. Saya mendapat diagnosis HER2 positive breast cancer pada bulan Februari tahun 2020. Sebenarnya saya tak sangka saya mengidap kanser. Saya ingatkan saya ada chronic fatigue sebab saya rasa sakit di bawah ketiak kanan, ya. Dan saya ingatkan muscle pain sebab saya selalu travel untuk buat training dalam 4 hari seminggu macam tu ke Melaka, Kuantan. Jadi macam saya ingat penat travelling, sebab tu saya tak terfikir pun dia boleh jadi kanser sebenarnya. Dan pada masa yang sama, masa tu pun saya memang rasa sangat stres dan penat sebab saya saya juga menjaga ibu saya, arwah ibu saya lah yang mengalami sakit jantung masa tu. Dan sebagai anak sulung dan seorang je anak perempuan dalam keluarga, jadi saya lah yang paling banyak diharapkan oleh arwah ibu untuk menjaganya. Macam arwah ibu saya cakap, anak perempuan dan anak lelaki jaga ibu tak sama. Jadi saya akulah dengan permintaan arwah ibu saya. Jadi dengan izin suami, saya jaga arwah ibu sehingga saya kerap bermalam di hospital, di ruang menunggu bilik ICU berminggu-minggu kadang-kadang tu kan. Jadi memang tak menentu kan. Dan pada masa yang sama saya juga mengalami stres dengan situasi pekerjaan kerana pada masa tu syarikat mengalami a bit macam kekangan kewangan sebab ada pembayaran lewat oleh kerajaan terdahulu. Jadi selain melaksanakan langkah berjimat cermat ataupun austerity measure, pihak pengurusan terpaksa membuat potongan gaji untuk staf pengurusan kanan. Banyak jugalah dalam 20%. Ini untuk memastikan supaya pekerja-pekerja lain tidak terjejas kan. Jadi
stressful jugalah kan, banyak sangat stress factor kan. Jadi Betul. memang tak, the last thing on my mind sebenarnya ialah cancer. Saya tak terfikir pun pasal cancer kan. Dan pada masa yang sama saya juga ada menghidap irritable bowel syndrome, maksudnya saya sering sakit perut. Jadi jadi macam tapi sebab saya sibuk nak kejar masa, nak uruskan kerja, suami, ibu, saya pun abaikanlah kesakitan saya. Saya fikir okey tak apalah, mungkin muscle pain aja. Jadi saya tak fikir pun pasal tu. Jadi Puan, jadi Puan nak tanya, sakit perut macam mana tu yang masa Puan alami? Okey, yang itu sebab sakit perut dia macam gastrik yang teruk dan dia cucuk, nak makan apa pun tak boleh masuk. Tapi yang itu sebab bukan kanser, yang itu irritable bowel syndrome. Jadi dia jadi macam sangat sakit, jadi saya terpaksa masuk emergency ward dan saya kena buat pembedahan laparoskopik lah untuk buang ulcer tu. Tapi bila dah ulcer tu dah buang, jadi macam dah reda, jadi baru saya teringat tentang bawah ketiak dan sisi payudara kanan yang sakit tu. Dan saya bagi tahu pada doktor. Kemudian doktor pakar gastro saya panggil pakar breast surgeon untuk check. Jadi breast surgeon saya datang and check dan dia kata ini lump ni memang suspicious. Jadi sebab dia boleh rasa kan. Saya sebelum ni saya tak terasa ada lump sebenarnya. Kan. Jadi dia pun buatlah ultrasound, kemudian buat mammogram. Dan kemudian dia kata memang nampak ada lump besar dalam sebenarnya ada 2 lump, ada 5 cm dengan 4 cm, dia macam melekat macam tu. Mula-mula dia ingatkan besar macam 9 atau 10 cm. So sebenarnya ada 2 lump, 5 dengan 4. So bila buat biopsi kan, dia confirm itu adalah memang kanser. Tumor yang tu adalah kanser. Jadi bila saya dengar diagnosis kanser tu, saya pun macam terkejut lah kan. Cakap alamak, macam in denial lah juga kan. Sebab macam takut pun ada, marah pun ada, geram, tak tahu nak rasa apa sebenarnya kan. Rasa macam numb macam tu kan. Jadi apa yang bila dapat keputusan macam tu, apa yang Puan terfikir? Apa yang saya terfikir? Firstly saya terfikir, alamak nak mati ke? Yalah, first thing kita ingat mestilah alamak kan. Yelah macam kebanyakan orang bila cakap kanser je ingat okey mati kan. Betul. Saya pun tak terkecualilah. Masa mula-mula saya ni kan, yang first thing saya terfikir, alamak nak mati ke kan. Jadi macam susah saya nak terima mula-mula lah ya. Tapi saya percayalah kan, memang tak adalah no right or wrong way to feel after diagnosis of breast cancer. So yang penting kita reda, kita accept, ada acceptance kan. Jadi after a while bila dah okey sikit, saya pun tenanglah balik kan. Saya tenang dan saya sediakan diri dari segi fizikal, mental, emosi. Saya pun buatlah macam-macam research nak tahu tentang kanser yang saya hadapi kan. Orang cakap bila kita apa yang kita fear tu sebenarnya kita fear sebab kita tak tahu sebenarnya. Jadi kita dah tahu, kita akan kurang rasa fear tu kan. Jadi saya pun buatlah research kan, nak tahu mengenai HER2 positif breast cancer. Saya tanya soalan kepada breast surgeon, oncologist dan breast cancer survivor yang lain dan juga NGO lah macam BCWA kan. Jadi saya tanya dan saya juga buat daripada jawapan-jawapan yang saya terima, saya pun bolehlah buat keputusan nak pasal kita punya treatment options kan, dan consider second opinion.
sebenarnya second opinion ni memang sangat penting lah ya, sebab pada mula yang saya sakit tu, sebelum saya masuk hospital emergency ward tu, saya pergi normal GP, dan normal GP kata dia cuma macam inflammation aja sebenarnya, macam dekat breast tu. Kiranya dia punya diagnosis dia lain-lain. lain. Jadi saya pergi hospital, dah buat test semua tu, baru tahu sebenarnya dia kanser. Jadi so penting untuk kita always have a second opinion, kan? Jadi bagaimana dengan penerimaan keluarga? Penerimaan keluarga ya. Okey. Sebenarnya lah kan, kejap ya, saya ambil ni. Orang-orang yang pertama yang yang tahu tentang diagnosis saya ialah suami saya lah ya. Sebab suami saya masa tu dia menemani saya lah untuk jumpa doktor kan. Sekejap ya. 1 second. Sekejap. Saya nak check. Okey. Jadi alhamdulillah suami saya sangat suportif, dan dia memang memahami, dan selama saya menjalani rawatan, beliaulah yang banyak membantu dengan urusan rumah kerana saya sibuk dengan rawatan. Dan saya juga sibuk lepas rawatan kan, tak sihat apa semua kan, memang saya bersyukurlah dia ambil alih sebenarnya tugas-tugas di rumah. Dan alhamdulillah majikan, bos dan rakan sekerja memahami dan sangat suportif. Saya bekerja di Advanced Spec, sebuah biomedical engineering company. Di syarikat di company yang saya kerja tu ada 2 orang staff yang menghidapi kanser, termasuk saya masa tu. Seorang lagi dah meninggal, baru je meninggal setahun lepas saya. Jadi pihak pengurusan memang prihatin. Dia assign seorang eksekutif daripada Jabatan Sumber Manusia untuk menjaga kebajikan kami sepanjang rawatan. Jadi kalau contohnya saya tak ada transport ke nak pergi ke hospital, dia akan datang jemput saya dan hantar ke hospital dan bawa saya balik. Masya-Allah. Ya, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat majikan yang baik. Ya, saya sangat bersyukur. Terima kasih Advanced Spec. Kita tu macam, dan orang sekeliling punya support pun amat penting. Betul. Dan apabila saya mendapat diagnosis kanser ni, saya terus berbincang dengan bos dan minta bantuan lah dari segi pengurusan kerja apa semua. Jadi yang mana maksudnya beban kerja saya ialah sepanjang saya buat rawatan, mungkin saya tak dapat nak pikul kerja tu. Jadi kerja tugas-tugas saya di split up lah dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya boleh bercuti ambil rawatan. Alhamdulillah. Kiranya colleague pun memang memahami lah, rakan sekerja pun sangat memahami, alhamdulillah. Cumanya arwah ibu saya dan juga seorang kawan rapat saya, sahabat rapat saya, apabila mendapat tahu saya menghidap kanser, mereka tak setuju sebenarnya saya menjalani saya buat mastektomi dan juga rawatan kemo di hospital sebenarnya. Kenapa tu? Sebab macam arwah ibu saya dan kawan rapat saya ni, dia lebih percaya kepada rawatan tradisional dan perubatan alternatif. Jadi sebenarnya diorang nak bawa saya jumpa dukun bomoh di Terengganu. Jauhnya. Dan dia kata, yalah, saya cakap okey, ini dah macam dah saya sebenarnya saya believe saya percaya pada sains ya, pada modern science. Jadi macam saya tak boleh terima lah yang mengarut-ngarut ni lah. Bagi saya macam mengarut lah ya. Dan jadi dan dia juga, kawan saya ni pun nak bawa saya jumpa kawan dia, dan dia katanya dapat ada breast cancer dan dia baik dengan juicing aja. Minum jus buah-buahan aja. Jadi agak tak masuk akal lah. Tapi bila saya tanya lebih lanjut, rupanya kena beli jus dia tu dalam RM700 sebotol.
Oh, amboi. Okey kita Yalah, faham dia punya permainan kat situ. ya kan. Jadi Mm-mm. macam Mm-mm. uh, tapi ramai jugalah sebenarnya ya Mm-mm. yang saya tak tahu lah mungkin mengambil kesempatan ke terhadap Mm-mm. situasi uh, Betul? apa ni bila kita dengar kita sakit macam-macam lah dia offer ubat ni bagus, ubat ni boleh sembuhkan kanser kan. Jadi Mm-mm. kalau bagi saya lah ya kalau ubat-ubat ni semua boleh menyembuhkan kanser, hospital semua tutup lah ke. Betul-betul. Sebab tu kita nak pesan juga kepada orang ramai di luar sana penonton yang tengok malam Umaras malam ni, kalau ada rasa something ataupun rasa sakit ke apa ke, rujuk pada yang pakar dahulu sebelum Ya ambil tindakan yang betul. lain. Kita kira kita ikhtiar tapi kita ikhtiar merujuk ke yang pakar dahulu baru kita ikhtiar yang ke lain-lain ni. Betul. Dan ada juga Mm-mm. rawatan alternatif yang Mm-mm. bukan yang macam mengarut ni tapi macam apa Mm-mm. tu pusat perubatan yang Mm-mm. yang menawarkan apa tu rawatan kanser alternatif. Tapi saya buat research juga. Okey, tapi yang Mm-mm. itu dia punya apa tu success rate dia cuma dalam 20%. Dan berbanding dengan Hmm. conventional medicine macam ubat hospital Mm-mm. 80% Mm-mm. dia punya apa success rate. Jadi kalau Shazlin ya kalau Mm-mm. diberi ni antara 80% dengan 20% yang mana you nak pilih? Mana Shazlin nak Confirm pilih? yang memang kita akan pilih 80% tu. Yang terbukti kan, yang dah ada Betul, data betul, kan. betul. Jadi Sebab sebab itulah kajian pun saya dah pilih. dilakukan sebenarnya. Betul. Mm-mm. Jadi sebab itulah saya pilih untuk berubat di hospital. Sebab Jadi memang dah rawatan terbukti. alternatif apa tu? Rawatan alternatif apa yang Ah puan jumpa tu? Okey, saya pun tak ingat nama dia tapi dia Mm-mm. ada yang satu tu dia juicing juga, ya, jus. Kemudian dia Mm-mm. punya rawatan, dia punya konsep tu macam dia starvekan dia punya cancer cell tu, dia bagi cancer cell tu apa kelaparan. Jadi Oh, ya, ya. kan jadi cancer cell tu tak dapat Mm-mm. makanan, jadi dia matilah. Tapi masalahnya pesakit pun tak dapat nutrisi. Dan ramai yang mati sebab Betul. tak cukup nutrition. Oh, kiranya ramai lah yang Ah, terjebak dengan rawatan alternatif tu. Ada ramai juga tapi Oh. yang sembuh tu mungkin dia bernasib baik 20% tu bernasib baik. Mm-mm. Jadi uh, uh, mungkin tak semualah sesuai kan. Uh, Mm-mm. tapi at the end of the day ni terpulanglah pada masing-masing untuk menilai Mm-mm. dan buat keputusan untuk rawatan apa yang dia nak untuk diri dia kan. Mm. Apa yang saya cukup kagum dengan Puan Analiza sebab sebab Puan sendiri buat kajian dulu. Puan pun ada research Puan sendiri. Ya betul. Jadi kiranya tak adalah Puan saja-saja ambil rawatan ni, ambil rawatan Tak konvensional, ada. Puan tak pilih rawatan alternatif. Jadi kiranya itu baguslah, tindakan yang baguslah untuk Ya. pejuang kanser. Itu adalah memang saya cukup kagum lah dengan Puan punya Ah, usaha untuk research dahulu sebelum teruskan apa-apa betul. rawatan. Tapi Sebab saya ramai kat luar sana kadang-kadang jadi uh, mangsa. betul Jadi betul. mangsa ni. Okey, dan ada juga yang dipanggil complementary therapy. Maksudnya kita Oh. buat juga rawatan hospital tapi kita Mm-mm. complementkan dengan rawatan alternatif. Contohnya um, um, kita buat fisioterapi, ya, kita buat kemo, kita buat fisioterapi untuk menguatkan kita punya badan dan juga untuk mengelakkan limfedema. Dan juga kita buat lymphatic drainage therapy sebab lepas kita buat kemo dan kita dah buang lymph node semua kan kita ada mungkin akan dapat lymphedema. Jadi bila kita buat lymphatic drainage dia akan mengurangkan risiko untuk dapat lymphedema. Okey, yang itu saya percaya. Okey. Ya, tapi apa-apa pun kena buat hospital dulu. Kiranya Puan mengenal pasti orang kata diagnose dengan kanser payudara ni awal lah. Kiranya awal tak awal lah ya, tapi saya rasa mungkin kalau saya lebih prihatin dengan kesihatan saya, mungkin saya akan detect lagi awal. Tapi sebab saya dah abaikan kesihatan saya untuk beberapa tahun kan, jadi diagnosis dia tidaklah terlalu awal kan. Tapi Jadi, masih lagi awal kalau banding dengan stage 4 kan, macam tu kan. Betul. Tadi Puan ada kongsikan yang Puan stres kerja, ada kerja-kerja yang Ya, stres apa betul. semua. Jadi adakah Puan bersetuju bahawa stres
menjadi salah satu punca kepada kanser payudara? Ya, dia sebenarnya stres adalah salah satu punca. Mm-mm. Mm. Okey, Dia jadi dia macam-macam lah. Stres, betul-betul. pemakanan, dan Betul. juga apa tu, genetik. Ya. Oh ya, betul. Kadang kita terlampau Mm. sibuk untuk ambil tahu pasal kesihatan diri. Ya, betul. Okey, jadi kepada penonton Umar Level malam ini kita nak berehat sebentar dan selepas ini kita akan bertanya Puan Aliza berkenaan dengan adakah Puan Aliza masih menerima rawatan kanser payudara ini. Jadi selepas ini kita akan bincangkan di Umar Live. Jangan ke mana-mana selepas ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam episod Umar Live kali ini membincangkan mengenai topik kanser payudara bukan penamat. Jadi kita bersama dengan Puan Aliza iaitu Naib Presiden Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia BCWA. Jadi sebelum kita nak terus dengan soalan yang seterusnya ni, kita sering kali dimomokkan dengan rawatan kanser yang menyakitkan, membuatkan ramai antara kita lebih rela untuk berdiam diri dan dapatkan rawatan dengan menggunakan kaedah alternatif. Jadi hari ini kita bawakan sendiri Puan Aliza untuk berkongsi mengenai bagaimana prosedur menjalani rawatan kanser payudara. Silakan Puan Aliza. Terima kasih Shazlin. Okey. Selepas mendapat diagnosis HER2 positive breast cancer pada hujung Februari 2020, pakar bedah memberikan saya masa 2 minggu untuk berfikir dan berbincang dengan suami. Tapi saya tak ambil masa lama lah untuk buat keputusan sebenarnya. Saya rasa dalam seminggu kot saya dah bagi tahu pada breast surgeon saya akan proceed. Jadi pada awal Mac 2020 saya menjalani pembedahan mastektomi. Pembedahan ni mengambil masa 5 hingga 6 jam untuk membuang payudara kanan dan lymph nodes. Lymph nodes ni dia di tepi payudara kita di bawah ketiak tu kan. Banyak jugalah dia buang dan kalau tak silap saya dalam 30 lymph node macam tu dan 13 adalah kanser, ada kanser. Jadi selepas pembedahan tu dalam sebulan tak silap saya, awal bulan April saya mula buat rawatan kemoterapi. Saya punya rawatan kemoterapi saya buat ada 2 jenis kemoterapi. 4 cycle dia panggil EC kemoterapi. EC ni adalah epirubicin and cyclophosphamide. Okey, ni susah sikit nak sebut. Okey, yang ni saya buat 4 cycle setiap 3 minggu selama dalam 3 hingga 4 bulan. Yang ini yang paling teruk sebenarnya, the first 4 ni, sebab rambut semua gugur. Sebenarnya lepas cycle yang pertama tu dia dah start gugur dan cycle kedua tu dia memang gugur dengan banyak. Jadi gugur. So macam rata-rata jatuh rambut dekat di rumah. Jadi saya pun shavekan lah semua kan. Saya minta suami saya tolong kan. Jadi suami saya memang rambut dia suka shave kan. Jadi saya dengan dia dah nampak sama dah. Kan? Tapi okey, dia memang saya tak katalah langsung tak sakit. Memanglah ada kita
suffer sikit lah kan, sebab dia punya side effect dia banyak, macam selain daripada rambut gugur, sendi-sendi semua sakit, dan gusi pun berdarah macam tu kan. Dan apa lagi, selain daripada tu ialah kita akan rasa mual, muntah-muntah, dan sebab saya ada irritable bowel syndrome, saya pun ada cerit-berit yang teruk, macam kadang-kadang tu macam sampai 10 kali masuk tandas macam tu satu hari. Memang teruk lah, yang 4 yang pertama ni memang teruk. Dan selepas habis yang 4 cycle ni, dia bagi rehat dalam 3 minggu macam tu. Kemudian buat lagi satu rawatan kemo, dia panggil paclitaxel. Yang ini 12 cycle. 12 cycle setiap minggu. Setiap minggu selama 12 minggu. Jadi ya dalam lebih kurang 3 bulan lagi lah kan. So the first so yang ada 16 cycle lah in total, itu dalam masa 6 bulan lah macam tu kan. Kita buat rawatan. Kemudian selepas habis paclitaxel kemo ni, rehat lagi 3 minggu. Kemudian saya mula rawatan radioterapi. Okay, radioterapi ni saya buat 15 fraction, iaitu setiap hari selama 3 minggu. So maksudnya setiap 5 fraction dia bagi rehat 2 hari dan sambung lagi 5 fraction. Rehat 2 hari dan sambung lagi 5 fraction sampai habis. Okay. Radioterapi ni dia menggunakan macam radiation, ya. Dia memang sangat targeted dekat kita punya yang mana ada kanser tu. Jadi dia akan target kepada payudara kanan. Kita tak boleh bergerak selama dalam 15 minit, 20 minit. Memang kaku je lah, tak boleh gerak kan bila dia buat radiation tu. Jadi dia punya side effects tu, kulit saya macam ada blisters, dia luka sebab bayangkan dia panas kan. Dia memang sangat panas. Jadi dia lama-lama dia macam melecur. Dia melecur dan dia ada gelembung, gelembung blister. Jadi kena memang letak krim. Dan kadang-kadang tu macam saya kena angkat tangan, tak boleh nak turun tangan dia. Dia sakit kan? Sebab melecur tu. Ya, melecur. Jadi macam tangan kena naik atas je kan. Tak boleh nak drive, tak boleh ni kan. Jadi macam untuk selama 12 minggu ni suffer sikit lah kot. Saya rasa lepas yang kelima tu saya dia start macam blister semua tu. Tapi dia akan baik lah sebab macam luka kan, dia ambil masa lah. Jadi kita kena jaga luka tu supaya jangan ada infection. Jadi kiranya Puan ada berdepan dengan apa-apa surgery ke? Surgery yang itulah yang mula-mula sebelum saya buat rawatan kemo tu, yang mastectomy untuk buang. Dia buang sepenuhnya payudara tu. Jadi sekarang ni Puan masih menerima rawatan ke? Masih lagi. Tadi belum habis lagi tu rawatan tadi tu. Lepas Okay. radioterapi ada lagi. Dia bagi rehat lagi 3 minggu. Kemudian saya buat HER2 targeted therapy ataupun Herceptin. Yang ini ini setiap 3 minggu selama setahun. Lebih setahun lah sebenarnya kan, sebab dia kena buat 18 cycle. Yang ini untuk HER2 positive breast cancer sahaja. Yang untuk kanser-kanser lain dia tak buat dia tak buat Herceptin ni. Dia selalunya akan terus ambil oral chemo, tamoxifen. Jadi bagi saya tak boleh sebab saya ER negatif. Maksudnya saya tak ada hormon receptor. Jadi tak boleh buat anti-hormone treatment. So lepas habis setahun lebih ni, dan dia akan buat PET scan dan nak tengok sama ada lagi tak cancer cell tu. Bagi saya alhamdulillah semua clear, kecuali ada satu dia panggil ada satu bintik yang sangat kecil, dia sub sentimeter dekat paru-paru kanan. Tapi sebab saiz dia terlalu kecil, jadi doktor just pantau ajalah. Nanti tengok next PET scan yang seterusnya ada lagi ke tidak. Kalau tak ada mungkin dia inflammation je lah, bukan tumor. Kalau ada dan dia akan kita consider rawatan lah. Harap-harap tak ada lah ya. Harap-harap tak ada. InsyaAllah harap tak ada. Betul. Jadi ada orang katalah kan, mungkin kalau kita pernah kena kanser, kita akan kena lagi. Jadi apa komen Puan?
Okey, saya rasa tengok juga jenis kanser. Macam contohnya macam HER2 positif, dia memang kebarangkalian untuk dapat lagi tinggi. Macam kalau tak silap doktor saya, onkologi saya cakap dalam 70% kot saya punya kebarangkalian untuk dapat lagi. Jadi sebab tu saya sambung lagi treatment untuk ubat oral chemo, dia panggil neratinib. Ubat ni baru masuk ke Malaysia dalam awal tahun ni. Dan approval insurance mengambil masa beberapa bulan lah untuk dapat sebab ubat ni mahal. Jadi tapi ubat ni akan mengurangkan risiko untuk kanser tu berulang. Banyak kurang. Mungkin daripada 70% mungkin akan kurang jadi 5% sahaja. Hanya buat apa nak makan ubat ke? Makan ubat. Dia ubat dia macam tablet. Saya tunjuk ya. Okey, dia tablet macam ni sebenarnya. Oh. Jadi Jadi nampak ke jadi tidak? apa ni? Okey. Kiranya sekarang ni puan hanya ambil oral chemo ke? Ambil oral chemo setiap hari untuk setahun. So sebab tapi ubat ni dia ambil dia memang ada dia punya dia punya prosedur dia lah kan. Dia saya tak boleh nak pegang dengan tangan. Sama ada terus masuk daripada cap tu ataupun saya kena pakai sarung tangan. Jadi kiranya ada penjagaannya rapi lah. Ya, betul. Dia ada dia punya precaution dia. Jadi kita puan telan radiation selepas kan. Oh ya betul. Jadi selepas kita dengar banyak sangat rawatan yang puan terima lepas chemo, lepas surgery kena jalani beberapa rawatan lagi. Jadi bagaimana puan memotivasikan diri puan sendiri? Okey. Sebenarnya saya daripada dulu memang sentiasa cakap apa? Senyum ni memang tak lekang lah daripada bibir saya ni, memang saya suka senyum. Jadi bagi saya ni adalah satu dugaan kan. Dugaan. Jadi saya sentiasa mengambil approach looking at life dalam in glass half full instead of half empty. Jadi ada hikmah di sebalik setiap ujian. Dan saya juga kekal aktif ya. Saya walaupun saya sebenarnya diberi MC lah untuk tak bekerja kan selama saya menjalani rawatan, tapi selepas 3 bulan saya dah macam bosan sangat. Jadi saya minta bos untuk bagi saya projek lah yang ringan lah, yang light workload, jadi yang saya boleh handle. Jadi saya start bekerja daripada rumah lah sebab masa tu MCO kan. Jadi saya bekerja selepas 3 rawatan yang ketiga kot ya. Saya dah mula bekerja balik. Oh ya Allah, kiranya puan memang workaholic lah orang kata. Sebab saya lagi stres, saya tak ada apa nak buat. Jadi saya lagi stres, nanti saya ada fikir tentang sakit. Jadi bila saya kerja, jadi saya tak fikir sangat tentang rawatan saya. Jadi saya banyak focus out lah ketika menjalani rawatan. Contohnya saya selain daripada macam daripada kita rasa macam sorang-sorang nak suffer, jadi saya saya reach out dengan pesakit breast cancer yang lain, dan saya dengan Kim Lim is president of BCWA. Kami berkenalan, dia pun cancer survivor juga. Jadi kami berkenalan ketika kami menjalani rawatan. Dikenalkan oleh seorang kawan. Jadi macam kita ni sama-sama lah, dua-dua ni memang tak boleh duduk diam. Jadi kita pun buat satu WhatsApp group dan kita jemput kawan-kawan yang breast cancer survivor yang lain dan patient dan survivor yang lain. Jadi kita boleh kongsikan kita punya pengalaman, tips ke ataupun apa-apa information yang berguna, ataupun kalau ada salah seorang yang tengah buat rawatan ataupun tengah down, jadi kita akan bagi sokongan emosi kepada dia. Jadi that's how kita mula untuk kita panggil pay it forward. Kita give out kan, kita focus out. Betul. Kita tolong orang lain. Jadi bila kita tolong orang lain, sebenarnya kita tolong diri sendiri juga.
Betul. kita menyembuhkan diri kita sendiri. Bila kita Betul, tolong tanpa orang sedar lain. tanpa sedar sebenarnya macam Puan dengan Puan Kim juga lupa Ha. akan kesakitan yang tengah dialami tu, Betul. betul? Betul. Sebab Jadi kadang kita sibuk tolong orang lain kalau kan. betul, kadang Mm. kita jumpa pesakit yang rasa mereka sorang, mereka demotivated, kurang Ha. motivasi, rasa macam kadang ada istilah baik aku mati je. Tu yang kita tak mahu sebenarnya. Betul. Saya Sampai diorang pernah itulah punca mm. hilang semangat sebenarnya. Betul Syazlin, betul. Sebenarnya saya pun jumpa beberapa juga yang macam tu. Memang dia dah give up. Dan kebanyakan yang give up ni sebenarnya macam dia tak reach out. Dia seorang-seorang suffer. Tapi kalau memang seorang-seorang suffer, you akan rasa sangat down. Jadi bila you bersama dengan pesakit kanser lain ataupun you kena apa orang cakap surround yourself dengan supportive people. Jadi Betul. kita pun rasa lebih bersemangat sebenarnya. Sebab kadang ada setengah tu macam banyak sangat dengar kata-kata yang buruk. Kalau kanser je macam ni, kalau kanser je buruk. Padahal benda tu sebenarnya kita boleh buang mindset tu. Ya. Okay, saya selalu percaya ni tau. Cancer is a word, it's not a sentence. Dia bukan death sentence. So like macam walaupun kita dapat kanser, kita sebenarnya boleh hidup dengan normal, kita boleh happy, kita boleh enjoy life kan. Kita tak perlu nak suffer pun sebenarnya. So Puan. Ya. Ada juga yang komen bahawa breast cancer ni satu perkataan yang tabu ataupun lucah. Jadi apa komen Puan? Okay, I think it's all in the mind. Yeah, it's all in the mind. Dia sebenarnya apa-apa yang diucapkan oleh kita sebenarnya tak mencerminkan contohnya apa yang orang ucap kepada kita tak mencerminkan diri kita, ya mencerminkan orang tu sendiri sebenarnya. Jadi mungkin dia kena betulkan mindset dia. Bukan Saya apa, rasalah sebab ya. kadang-kadang betul, sebab kadang-kadang pemikirannya macam ni yang mengundang orang takut untuk berkongsi cerita pasal sakit payudara apa semua. Saya setuju betul dengan tu Syazlin, sebab masa saya menjalani rawatan, bila saya bagi tahu dekat kawan-kawan dan saya ada kanser, saya share saya punya perjalanan kanser saya ni di social media sebenarnya. Dan di Facebook, di Instagram, dan juga saya ada menulis kolom untuk Malaysia Gazette, Storylah. Jadi dia bagi saya kolom, jadi saya tulis pengalaman saya. Jadi ramailah tahu juga kan saya mengalami kanser. Ada juga komen-komen yang mengiris hati jugalah ya, macam contohnya ada yang mengatakan macam mungkin kena kanser ni untuk menggugurkan dosa-dosa kita, mungkin awak banyak dosa. Saya cakap okey, macam mana kita nak explain baby baru lahir yang kena kanser ataupun orang-orang alim pun banyak kena kanser. Adakah mereka ni banyak dosa juga ke? Jadi betul lah cakap, mungkin mereka yang kena betulkan mindset kan. Sebab kanser ni ujian. Jadi Tuhan nak tengok kita ni sanggup tak untuk menghadapi ujian yang dia bagi kan. Jadi bila kita dapat ujian, apakah reaksi kita? So macam kalau dalam hidup ni, it's not what happened to us that matters, it's how we react to what happened that matters more. Itu prinsip saya kan. Jadi Puan, ada juga kita biasa kita pandang kanser payudara ini biasa sinonim dengan wanita dan jarang sekali pada lelaki, dan hanya 1% sahaja, 1% sahaja lelaki mendapat kanser payudara ini. Puan sendiri pernah berdepan tak dengan lelaki yang berdepan dengan penyakit kanser payudara? Ada. Sebenarnya dekat di hospital yang saya mendapat rawatan iaitu KPJ Ampang Puteri, ada seorang pesakit kanser lelaki, dan sebenarnya sekarang ni dia punya statistik dia dah naik. Dia dulu 1%, sekarang ni dari 5% lelaki mendapat breast cancer. Kiranya sekarang memang
banyak faktor yang boleh lebih mengundang banyak penyakit lebih itu. banyak lelaki yang mendapat breast cancer. Jadi Jadi sebenarnya bukan wanita sahajalah yang boleh kena bukan. kanser payudara Lelaki pun ni. kena buat Mm-mm. check. Ya betul. Kadang-kadang mereka rasa macam pelik je aku kena kanser payudara kan. Yelah, Kadang tak macho pemikiran lah macam kan. tu. Betul. Itu yang kita sebenarnya risau sebab kita ambil langkah awal sebelum apa-apa Mm-mm. terjadi. Mm-mm. Okey, baik. Kita rasa kita nak berehat dulu. Kita bagi ruang Okey. kepada Puan Aliza untuk selepas ini Puan Aliza kongsikan nasihat dan Mm-mm. kata-kata motivasi kepada pesakit kanser di luar sana maupun penonton yang mungkin kurang kesedaran akan kanser payudara ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Alright. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Kembali lagi dalam episod Ummah Live kali ini membincangkan mengenai kanser payudara bukan penamat. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan atau perkongsian pada malam ini, kita nak para penonton luar sana untuk follow, like, komen dan share episod malam ini supaya lebih ramai lagi orang kat luar sana dapat perkongsian yang menarik ni. Sebab kita bawakan sendiri Puan Aliza itu pejuang kanser payudara. Okey, Puan Aliza. Tadi sebelum kita berehat, kita ada bagi tahu dekat penonton yang kita nak tahu apa itu BCWA sebab Puan memandangkan Puan pun merupakan naib Presiden Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia. Jadi kita nak Puan kongsi sedikit apa misi, visi BCWA dan siapa ahli BCWA ini. Okey, terima kasih Shazlin. Okey, sasaran BCWA adalah untuk mengurangkan risiko kematian pramatang di kalangan pesakit kanser payudara dan juga untuk meningkatkan kualiti hidup bagi individu yang terjejas oleh kanser payudara melalui perkhidmatan jangkauan komuniti ataupun community outreach servis kita, dan juga kita juga ada penjagaan sokongan pesakit iaitu contohnya pesakit tu tak boleh pergi ke hospital, kita datang bantu bawa ke hospital. Kita pergi sehingga ke tahap begitu sekali ya. Dan semua ni kita capai melalui kerjasama dengan rakan-rakan kongsi dan juga kolaborasi dengan dalam usaha untuk mengurangkan risiko kematian pramatang. Jadi dengan kolaborasi kita dapat menyediakan pendidikan awam, kita dapat juga kesan awal breast cancer, dan juga kita juga bagi panduan kepada wanita untuk mendapatkan rawatan lanjut dan tepat pada masanya. Okey. Jadi mungkin penonton dekat luar sana tertanya, siapa ahli BCWA ini? Okey, ahli BCWA ini majoritinya adalah pesakit breast cancer dan juga pejuang breast cancer, patient dan survivors. Tapi kita juga ada ahli-ahli yang bukan patient ataupun survivor. Kita ada caregivers dan juga kita ada orang awam. Kebanyakan orang awam ni adalah volunteer yang setiap kali kita buat event mereka akan jadi sukarela dalam membantu kita punya program-program. Sebab dalam terutamanya dalam macam setiap bulan kita panggil peer support dan counselling session dalam secara berkumpulan
Jadi salah satu aktiviti yang kita juga perlukan volunteer adalah program ni juga, di mana program ni dihadiri oleh pesakit-pesakit kanser. Jadi kita ada program ni untuk pesakit kanser dan survivors, dan kita juga ada program ni untuk caregivers. Oh, jadi apa antara program atau aktiviti yang dilakukan oleh BCWA? Okey. Sebenarnya BCWA ni bukan sahaja community outreach, bukan sahaja patient education, dan juga bukan sahaja patient services, patient support services. Kita juga ada aktiviti oleh ahli-ahli kita yang aktif. Kita ada satu bowling team, kita panggil Pink Power. Pink Power ni sangat aktif. Dia baru-baru ni dia menang second place. Dia runner up untuk sponsor kategori di National Press Club bowling competition. Ya. Dan juga sebelum ni dia ada banyak juga menang kompetisi yang lain lah ya, bowling. Dan kita juga ada Pink Melody, iaitu dia kelab menyanyi. Dia ya, yang suka menyanyi boleh join Pink Melody. Dan kita juga ada partnership dengan satu Dragon Boat team. Dragon Boat team nama dia Pink Challenger. Jadi siapa yang nak lebih aktif lagi, nak kayuh boat untuk competition, boleh join Pink Challenger. So semua ni pink kita punya pink clubs lah kan. Dan pada masa depan mungkin kita akan buat lagi macam-macam pink club. Mana tahu nanti ada volunteer yang nak volunteer untuk champion pergi buat pink explorer lah pula ke kan, panjat gunung ke. Mungkin lah kan. Jadi kita mengalu-alukan volunteer yang nak champion projek-projek kita. Sebab macam di BCWA ni kita faham ya bahawa diagnosis kanser payudara ni amat mencabar daripada segi emosi dan fizikal, dan juga kewangan lah. Tapi pesakit tak perlu harunginya seorang diri. Jadi bagi kami pesakit perlu tahu, ataupun survivors lah perlu tahu bahawa ada kehidupan yang aktif selepas diagnosis kanser payudara. Ya, ini termasuklah yang kanser metastatik. Tak mustahil untuk hidup seperti normal ataupun kadang-kadang lebih aktif daripada sebelumnya. Yelah sebab ada rakan-rakan sekeliling pejuang-pejuang kanser payudara yang sama-sama bangkit. Betul. Tak ada yang kita terlampau layan perasaan, emosi. Mungkin kita sedih, tapi kita kena ubah mindset kita kena ubah cara kita berfikir lah. Ya. And then lepas sorry. Tak apa puan teruskan. Boleh? Okay. Alright. Jadi macam kita juga ada juga khidmat sokongan psikososial dan kaunseling. Contohnya kita ada juga patient yang dia tak nak share dekat group sebab kita ada group kaunseling, jadi dia mungkin malu nak share. Jadi kita ada juga one to one kaunseling. Kita ada clinical psychologist dan kita juga ada oncology nurse. Dan kita juga ada matron-matron dan nurse-nurse yang bertauliah semuanya untuk membantu semua patient-patient yang datang kepada kita. Dan mereka juga bagi pesakit yang tak mampu, jadi kita ada juga bantuan untuk kita panggil mastectomy bra dan prostesis bra. Bagi yang buat mastectomy kan, jadi dia dah tinggal sebelah ataupun ni kan, jadi kita bagi bantuan untuk golongan yang tak mampu. Sebab kalau tak nak beli memang mahal. Prosthetic breast ni dia dalam lebih 1,500 satu macam tu. Kalau tak silap saya lah ya. Makan kos jugalah dia punya Memang. ni. Jadi kita subsidize. Jadi kalau tak silap saya golongan B40 dia cuma bayar RM50 saja. Bayangkan daripada 1,000. Ya, 1,500 tu bayar RM50 saja. Jadi macam mana kalau contoh ada yang kurang berkemampuan nak apply, nak mohon untuk bantuan tu? Boleh hubungi BCWA. Okey, jadi kita tahu mungkin dekat bandar ramai yang sedar akan sakit kanser payudara ini. Jadi bagaimana pula dengan mereka yang berada di luar bandar? Terutama yang berada di pedalaman.
Yang berada di pendalaman kita buat awareness, kita buat program kesedaran. Kita sebenarnya pergi ke luar bandar. Kita punya outreach team pergi ke luar bandar untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar bandar. Dan Jadi apa antara hikmat yang diberikan? hikmat yang diberikan, kita buat clinical breast examination dan kita buat referral. Contohnya kalau kita bila buat tu kita jumpa ada LAM dan kita akan buat referral untuk mereka pergi ke hospital untuk mendapatkan diagnosis lanjut. Kita kena pergi ke hospital untuk confirmkan diagnosis tu dan untuk mendapat rawatan yang seterusnya. Dan ada juga patient yang tak dapat nak pergi. Contohnya ada ini kes yang sebenarnya diceritakan oleh kita punya outreach team. Dia tak boleh nak, dia sepatutnya kita dah bagi referral, dia patutnya pergi jumpa doktor tapi dia tak pergi. Jadi kita follow up nak tanya kenapa dia tak pergi. Rupanya sebab tak ada orang jaga anak dia. Jadi nurse kami pergi ke rumah dia, nurse dokong baby bawa sekali dengan kenderaan kami, bawa sekali patient tu pergi ke hospital, nurse jaga baby dan pesakit tu pergi jumpa doktor. Sampai begitu sekali lah kita pergi. Kiranya memang BCWA ni bukan sahaja bergerak untuk memberi kesedaran tapi memang follow up tentang keadaan pesakit tu. Itu yang sebenarnya penting sebab kadang-kadang diorang dapat, mungkin ada setengah kita dah tahu mereka ada sakit tapi dia fikir banyak benda, fikir keadaan keluarga, fikir anak-anak. Jadi mungkin itu yang menghalang mereka untuk teruskan rawatan. Jadi saya amat kagum dengan usaha BCWA sendiri. Jadi boleh Puan, kita dah nak masuk ke soalan yang terakhir, jadi boleh Puan ceritakan sendiri ataupun nasihatlah, kita nak Puan berikan sedikit nasihat dan pesanan kepada semua wanita dan juga lelaki di luar sana yang mungkin kurang kesedaran akan kanser payudara ini. Alright. Message saya kepada semua pesakit dan survivors breast cancer ialah anda boleh menjalani kehidupan yang baik dan bahagia walaupun dengan diagnosis kanser. So keep looking on the brighter side of things. Ada hikmah tersembunyi di sebalik setiap ujian. Saya ada satu formula lah yang saya saya amalkan lah untuk diri saya sendiri. Saya panggil LEARN. L-E-A-R-N. Learn to live well. L is love and laughter. So kita kena kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberi kita sokongan emosi so that kita ni surrounded by love and laughter. Ketawa selalu lepas tu E, exercise. Senaman tu penting sebab dia boleh membantu mengawal gula dalam darah, meningkatkan jangka hayat dan mengurangkan risiko kanser daripada berurang. Risiko tu boleh kurang sebanyak 20% sebenarnya. Ini daripada statistik yang saya jumpa lah attitude. Attitude kita kena positif. Walaupun positif attitude ni tak memanjangkan hayat tapi kita akan rasa bahagia dari segi emosi dan fizikal sepanjang hayat kita. Dan R is rest dan recreation. Jadi kita kena cukup rehat, cukup tidur dan kita kena cari hobi yang kita membuat kita rasa berbahagia. Macam Marie Kondo tu cakap spark joy in your life kan. So so find your happiness, cari hobi yang membuat kita rasa happy dan melupakan kita punya penyakit. And then last kali N tu nutrition. Jadi kita punya nutrition penting. Kita kena makan. Sebenarnya tak perlu pantang dengan teruk-teruk pun. Macam setengah breast cancer dia patient dia tak makan, semua tak makan. Jadi kalau kita tak makan, kita tak ada nutrition dan tak ada tenaga untuk melawan penyakit ni. Jadi kita makan, kita kena banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang whole, kita panggil whole food, bukan processed food. Dan kita kena banyakkan makan protein tumbuhan dan kurangkan sikit protein haiwan. Walaupun pakar onkologi saya kata nak makan daging, makan je lah, jangan makan seekor lembu tu dah lah.
kan. Mm-mm. Jadi maksudnya bolehlah makan, cuma janganlah terlalu Ya banyak. betul. Okey, dan Mm-mm. minum air banyak, kafein kena kurangkan. Tapi nak Mm-mm. minum kopi minumlah, ya, tak ada masalah. Cuma kita kontrol dan gunakan Mm-mm. minyak yang sihat. Macam contohnya Mm-mm. minyak sayuran, minyak olive oil, dan minyak kelapa kan. Dia lebih Mm-mm. sihat dan Betul. elakkan mengguna minyak tu berkali-kali. Sebab Oh ya. ini Mm-mm. adalah satu punca apa dia selepas kita gunakan berkali-kali dia akan jadi karsinogen. Mm-mm. So kita amalkan tu saja, saya rasa insya-Allah hidup kita lebih berkualiti lah walaupun kita pesakit kanser ataupun kita cancer survivor. InsyaAllah. Saya ada nasihat Mm-mm. dekat luar untuk Mm-mm. wanita dan juga lelaki di luar sana, terutamanya Mm-mm. generasi yang muda yang masih Betul. sihat lagi tu. Okey. Mm-mm. Pertama sekali jangan lupa untuk buat breast cancer screening. Ya, kita kena buat setiap bulan, kita kena buat breast self exam, kena check sendiri ya dalam shower Mm-mm. kita check. Dan setiap tahun kita kena buat clinical breast exam, yang itu kena pergi hospital atau boleh Mm-mm. datang ke BCWA, kita ada buat clinical breast exam. Mm-mm. Dan last sekali mammogram. Kalau ini terutamanya untuk mereka yang 40 tahun ke atas kena buat mammogram. Dan kalau lepas 50 tahun setiap tahun kena buat mammogram. Okey. Mm-mm. Keduanya saya nak tekankan kepentingannya medical insurance. Jadi kalau boleh ambil life insurance dengan ada medical card rider. Jangan harapkan semata-mata dengan kad medical syarikat, sebab kita hanya dilindungi oleh insurans syarikat bila kita bekerja dengan syarikat. Dan walaupun kita bekerja sampai pencen sekalipun dan kita kata kita nak ambil lepas pencen, lepas kita pencen syarikat dah tak cover dan masa tu kita nak ambil dah terlalu mahal dan masa tu juga kita mungkin dah ada macam-macam penyakit dan insurans pun tak akan cover. Mm-mm. Dan bila tak ada medical insurance, jadi kita tak ada pilihan. Kita terpaksa pergi hospital kerajaan dan dia memang kita akan queue lah ya. Kita queue dia lebih panjang dan mungkin setengah-setengah rawatan tu tak available kan. Jadi kita punya pilihan terhad. Sebab rawatan kanser ni sangat mahal. Betul. Ya, macam even kemoterapi je kan. Kalau di hospital kerajaan pun dah kena bayar juga kan 200. Kalau di swasta dalam 2,000 hingga 6,000. Depending on the chemo. Lepas tu radioterapi dalam 2,000 hingga 4,000 setiap satu sesi. Kalau macam targeted chemo, HER2 targeted therapy dalam 80,000 hingga 150,000 setahun. Dan yang ubat yang saya ambil sekarang ni neratinib dalam 23,000 sebulan kena ambil setahun ya. Jadi bayangkan kalau tak ada insurans kan. Betul. Kita pun tak mampu, Memang kita pun mungkin makan tak kos. teruskan. Ya, kita pun mungkin tak ada cara untuk teruskan rawatan kalau kita tak ada medical insurance, kalau kita tak boleh pergi ke hospital kerajaan kan. Ya betul. Dan saya nak share Syazli, masa saya kena tu memang betul-betul dia mula MCO. Jadi saya pada mulanya saya nak pergi ke hospital kerajaan, saya nak pergi HKL ataupun saya nak pergi ke Institut Kanser Negara. Tapi masa tu tutup, dia tak terima kes-kes baru. Jadi saya kena tunggu dia buka, kemudian bila dah buka saya kena tunggu dalam 3 hingga 6 bulan nak jumpa doktor pakar sahaja. Belum buat treatment lagi. Ya Jadi Allah. bayangkan ya, kalau saya HER2 positif memang sangat agresif dan fast growing, saya tak boleh tunggu 6 bulan. Dalam 6 bulan mungkin dia dah progress ke stage 4. Dan mungkin saya pun dah tak ada lagi. Mungkin kalau saya menunggu sampai saya dapat rawatan di hospital kerajaan. Jadi memang sangat penting medical insurance ni. Dan last kali kita perlu ada perancangan kewangan lah ya. Jadi macam simpanan kita simpanlah dan laburlah 10 hingga 30% daripada pendapatan kita. Pastikan kita ada simpanan untuk kecemasan dan selain daripada simpanan untuk persaraan, sebab kecemasan ni penting. Jadi macam contohnya kita kena sakit macam ni ya. Jadi kita ada buffer. Jadi kita ada pilihan lah sebenarnya. Ini jadi saya terima kasih. Terima kasih Puan Aliza atas pesanan dan perkongsian tentang
pengalaman Puan Aliza sendiri berdepan dengan kanser payudara. Sememangnya tidak mudah untuk Puan Aliza dan mungkin kepada penonton yang di luar sana yang menghidapi kanser, mungkin tidak mudah untuk menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi percaya bahawa walaupun berdepan dengan penyakit kanser tetapi kita masih manusia biasa, kita masih mampu untuk bergerak seperti biasa dan mungkin lebih kuat daripada mereka yang sihat. Seperti Puan Aliza cakap tadi, memang banyak aktiviti yang dianjurkan oleh BCWA dan memang peserta-peserta lebih agresif sampai boleh menang pertandingan-pertandingan sukan yang dianjurkan. Jadi kita percaya sebenarnya semua orang dan sama ada pesakit ataupun yang sihat, kita sama-sama boleh ubah cara berfikiran kita. Jadi seperti yang Puan Aliza sendiri kongsikan, kata-kata hikmah Puan Aliza, learn iaitu love, laughter, exercise, attitude, rest, recreation dan nutrition. Jadi kita yang orang muda ni ataupun orang yang sihat ni amalkan konsep learn ni sebab learn to live well dan juga percaya juga bahawa apa-apa yang terjadi ada hikmah di sebalik ujian. Betul. Terima kasih Puan Aliza atas kata-kata hikmah Sama-sama tersebut. Hazlin. Jadi baik, kita sampai di sini saja episod Uma Live pada malam ini berkenaan kanser payudara bukan penamat. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk saksikan Uma Live setiap minggu, setiap hari Rabu jam 9 malam bersama figura-figura yang hebat berkongsi pengalaman dan cerita-cerita menarik berkenaan dengan untuk setiap isu semasa maupun pengalaman-pengalaman sendiri. Jadi terima kasih Puan Aliza sekali lagi. Terima kasih Shazlin. Jadi kepada penonton Uma Live, jangan lupa untuk follow page Rumah Today untuk ikuti berita-berita dan isu-isu semasa. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum.